Bila buka pintu, Dajjal pun tengok dia berasa sesak, tak boleh dah, dia kenal Isa. Maka dia pun bawa tentera dia lari. Syria dengan Palestin dekat, sebelah menyebelah. Bawa lari sampai di satu kawasan bernama Babul Lud. Di situlah Dajjal dikepung, kemudian dibunuh oleh Isa dengan lembingnya yang tajam. Lepas bunuh dia, maka Nabi Isa pun bunuh yang lain pula, Yahudi-Yahudi lain yang menjadi pembantu dan tentera-tentera kanan tetap kepada Dajjal semenjak daripada Dajjal mula keluar di Asfahan dan Khurasan. Siapa bantu dia tuan-tuan? 70,000 Yahudi sahaja. Yang ni tentera paling kanan Yahudi. Mereka ni semua akan dibunuh. Mereka ni semua akan dibunuh, tidak tinggal seorang pun. Jadi bila dah kepung di situ apa semua dibunuh, waktu itulah penduduk bumi ini masing-masing membantu tentera Islam untuk membunuh keseluruhan Yahudi dan Nasrani. Kalau yang masuk Islam, selamatlah. Ni yang bantu Dajjal ni. Sehingga ketika itu pokok dan batu-batu juga akan bercakap, wahai Muslim, mai di belakang aku ada Yahudi yang sedang menyorok, kecuali illal gharqad. Nabi kata, kecuali pokok gharqad, sesungguhnya ia adalah pokok Yahudi. Tuan-tuan tengok ada berapa juta jenis pokok, hanya satu pokok saja yang tidak bercakap bila Yahudi menyorok di belakang dia. Pokok tu nama pokok gharqad. Carilah internet, cuba tengok pohon gharqad yang ditanam di Israel. Nanti mai beritahu kat saya berapa juta batang yang mereka tanam. Telah pun ditanam, tuan-tuan, telah pun ditanam pohon itu. Dia tahu hadis ni, dia baca, dia percaya, tapi ego. Dia percaya, dia kaji Quran, dia tahu yang Quran sebut tu betul. Dia baca hadis Nabi, dia tahu yang Nabi sebut akan berlaku satu. Akhirnya mati kesemuanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan salib. Ini tanda dia. Habis salib ni dipatahkan. Di mana saja dia hantar pasukan tentera, patahkan salib di sini, patahkan salib di sini. Nak tunjuk bahawa yang salib itu palsu. Sungguhnya Isa tidak mati, bahkan dia diangkat oleh Allah ke langit kedua. Bunuh ke semua babi, ni Nabi sebut, membunuh babi. Yang ni kata para ulama, nak bagi tahu di dalam semua syariat babi diharamkan makan. Orang Kristian hari ni makan babi. Orang Yahudi tak makan tuan sampai hari ni. Orang Yahudi lah. Kebanyakan Yahudi dia berpegang kuat kepada tak makan babi. Macam kita lah tuan. Kalau sebut pasal semayang, ramai tinggal semayang. Islam kalau sebut pasal aurat, ramai tak tutup aurat. Tapi kalau sebut nak rasa tak babi masuk kicap sikit, oi, dia kata hang comat sikit cakap dengan aku kan. Aku Melayu ni, ingat aku beda, ingat Cina ke Melayu. Dia kata babi sensitif kan. Dia babi dia tak ni. Orang Kristian di Eropah hari ni, tuan-tuan kalau pergi Eropah, kedai roti ke kedai apa ke, dia akan tak satu rak khas roti ke makanan yang ada daging apa semua, dia akan tulis sesuai untuk Yahudi. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada daging babi. Yahudi sampai hari ni dia memang tak makan. Lebih-lebih lagi di Israel memang dia tak makan. Orang Kristian dia makan. Dan sebagiannya mendakwa bahawa agama dia membenarkan makan babi. Bila turun Nabi Isa, antara perkara pertama yang Nabi Isa buat berdasarkan hadis sahih, Nabi Isa akan membunuh babi. Kata para ulama, Nabi Isa nak beritahu, agama syariat aku dulu juga tidak membenarkan. Yang ketiga, Nabi Isa membatalkan jizyah. Ulama tanya, jizyah apa ni? Jawapan dia, jizyah ketika itu ialah bayaran cukai seorang kafir zimmi yang duduk di dalam negara Islam. Setahun sekali dia kena bayar cukai ikut kemampuan dia. Setahun sekali, hatu je. Sama ada 200, sama ada 100, sama ada ikut kemampuan dia. Bila Nabi Isa turun, cukai jizyah dihapuskan. Kenapa? Sebab tempat yang Nabi Isa tawan dan perintah kesemuanya Islam. Yahudi dan Nasrani dibunuh, yang lain kesemuanya masuk Islam. Yang lain baki-baki itu masuk Islam. Sebab tu jizyah dihapuskan. Yang keempat, zakat dihapuskan. Zakat mana tuan-tuan? Ulama bahas. Bila Nabi Isa turun, zakat buang tuan-tuan. Maka waktu itu rukun Islam tinggal berapa? 4. Ulama kata yang dimaksudkan oleh Rasulullah zakat itu adalah zakat rukun Islam. Kenapa zakat itu dihapuskan? Sebab semua orang terlalu kaya ketika tu. Ini jawapan para ulama. Tak ada tempat nak berkenal zakat, tak ada. Tuan-tuan, semua orang ada 2 bilion. Bukan seorang aja. Dah ni cerita ni, maksudnya semua orang ada 5 bilion. Senang kan? Sebut itulah kan. Semua orang ada 10 bilion. Sehingga kan zakat tak ada. Dia jadi sampai teruk tu. Ini zaman Nabi Isa. Allahu Akbar.
memang dahsyatlah. Kemuncak kepada keberkatan bumi ini berlaku pada zaman Isa dan juga Imamul Mahdi Muhammad ibn Abdullah, zaman mereka dua. Kemudian Imam Mahdi meninggal. Cerita dia, sebelum berlaku keberkatan bumi, muka bumi ni, sebelum berlaku keberkatan muka bumi ni tuan-tuan, Nabi Isa dia dah bunuh Dajjal apa semua, kemudian dia pun hidup bersama dengan umat Nabi Muhammad. Di sini ulama khilaf, adakah kehidupan Nabi Isa di sana Asia Barat ataupun dia akan main merata? Sebahagian ulama kata tak, di sana saja. Sebahagian ulama kata tak, semua orang akan melihat dia akan pergi sana sini. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut ketika mana Isa ibn Maryam turun, dia akan membatalkan ke semua agama. Semua agama-agama yang sesat ni tak akan ada tuan-tuan. Di dalam naungan Nabi Isa tak ada. Sebelum dia padam semua naungan ni tuan-tuan, keluar satu lagi tanda kiamat yang lebih menggerunkan umat Islam ketika tu. Nama tanda kiamat ni ialah Ya'juj wa Ma'juj.